Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah bahawa beliau menceritakan kepada Abdullah bin Az-Zubair bahawa sesungguhnya Nabi SAW mandi kerana 4 perkara: kerana berjunub pada hari Jumaat, kerana berbekam, dan kerana memandikan orang mati. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ali bin Haushab, katanya, saya telah bertanya Makhul tentang kata-kata ini, iaitu ghassala wa ghtasala, yakni apa maknanya. Beliau berkata, ghassala ra'sahu, membasuh kepalanya dan membasuh tubuhnya. Dengan sanad satu lagi, Imam Abu Daud meriwayatkan dari Sa'id bin Abdul Aziz berhubung dengan ghassala wa ghtasala itu juga. Qala, beliau berkata, kata Sa'id, perawi di bawah lagi itu, yani Abu Mushir berkata, Sa'id mengatakan ghassala ra'sahu wa ghassala jasadahu, seperti tadi juga. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub atau sebagai mandi junub, thumma raha, kemudian dia berangkat, yakni pergi ke masjid, faka'annama qarraba badanatan, seolah-olah dia telah bertaqarrub kepada Allah dengan mengorbankan seekor unta. Dan sesiapa yang berangkat pada masa yang kedua, seolah-olahnya dia bertaqarrub kepada Allah dengan mengorbankan seekor lembu. Dan sesiapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, seolah-olahnya dia telah bertaqarrub kepada Allah dengan mengorbankan seekor kibash yang bertanduk. Dan sesiapa yang berangkat pada masa keempat, seolah-olah dia bertaqarrub kepada Allah dengan mengorbankan ataupun dengan menyembelih seekor ayam. Dan sesiapa yang berangkat pada masa kelima, seolah-olah dia bertaqarrub kepada Allah dengan sebiji telur. Fa idza kharajal imam, apabila imam keluar, hadaratil malaikah yastami'una adh-dhikr, para malaikat datang untuk mendengarkan khutbah. Babun fi rukhsati fi tarkil ghusli yaumil jumu'ah, ini bab keharusan atau kelonggaran, kebolehan meninggalkan mandi pada hari Jumaat. Diriwayatkan dari Amrah dari Aisyah, katanya, para sahabat adalah khadam kepada diri mereka sendiri. Mereka pergi kepada Jumaat, mereka pergi untuk bersembahyang Jumaat dengan keadaan mereka faqila lahum, maka dikatakan kepada mereka, lawi qatasaltum, alangkah baik kalau kamu mandi. Diriwayatkan dari Ikrimah bahawa ada beberapa orang ahli Iraq, ada orang Iraq datang, mereka bertanya, wahai Ibn Abbas, apa katamu, apa pendapatmu tentang mandi pada hari Jumaat, adakah wajib? Beliau menjawab, tidak, tetapi ia lebih menyucikan dan lebih baik bagi orang yang mandi. Dan sesiapa yang tidak mandi, tidaklah mandi itu merupakan sesuatu yang wajib kepadanya. Nanti ku ceritakan kepada kamu bagaimana bermula cerita mandi ini, yaitu para sahabat susah, mereka memakai suf, yakni pakaian daripada bulu binatang. Mereka memikul barang-barang di atas belakang, yakni mereka bekerja menggunakan belakang mereka, yakni memikul barang-barang lah. Masjid mereka pula sempit, bumbungnya rendah. Innama huwa arish, bumbungnya hanya terdiri daripada pelepah tamar. Rasulullah SAW pada suatu hari yang panas telah keluar. Ketika itu para sahabat berpeluh dalam pakaian sufnya, hatta tharat minhum riyah, sehingga berbaulah, tharat minhum riyah, terkeluarlah daripada mereka angin-angin ataupun bau, yakni sehingga berbaulah mereka, yang mana bau itu menyakiti sebahagian yang lain. Apabila Rasulullah SAW mendapati keadaan itu, bau itu, baginda bersabda, ayyuhan nas, sahabat-sahabatku, apabila tiba hari ini, maka hendaklah kamu mandi dan hendaklah kamu memakai
minyak dan wangi-wangian yang terbaik ada padanya. Ibnu Abbas berkata, kemudian Allah Ta'ala zikruh, kemudian Allah Ta'ala telah membawakan kesenangan, yakni kepada para sahabat. Mereka tidak lagi memakai suf, mereka memakai pakaian bukan suf, tidak lagi memakai suf, pakaian suf. Wa kuful amal, dan mereka tidak lagi bekerja, yakni bekerja sendiri. Masjid pula diperluaskan, dan apa yang selama ini menyakiti ataupun mengganggu sebahagian daripada jemaah kerana peluh itu sudah tidak ada lagi. Diriwayatkan dari Samurah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwudu fabiha wa ni'mat, sudah memadai, sudah cukup baik, itu pun sudah cukup baik. Wa man ightasala fa huwa afdal, sesiapa yang mandi maka itu terlebih afdal. Babun fir rajul yuslimu fa yu'maru bil ghusl, ini bab seseorang yang memeluk agama Islam maka disuruh dia mandi. Diriwayatkan dari Qais bin Asim, katanya aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau aku pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud memeluk agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku mandi bima'in wa sidrin, dengan air dan bidara, yakni mandi menggunakan air yang dicampur ataupun yang diramas daun bidara di dalamnya. Diriwayatkan dari Utsaimin bin Kulayb, dari ayahnya, dari datuknya, bahwa beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qad aslamtu, saya telah pun memeluk agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, alqi anka sya'ral kufr, hilangkan daripadamu rambut kekufuran. Yaqul, beliau berkata, yakni maksud beliau ialah ihliq, cukur kepala. Qala wa akhbarani, perawi berkata, ada seorang yang lain menceritakan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang lain yang ada bersamanya, alqi anka sya'ral kufr, hilangkan, buangkan rambut kekufuran daripadamu, waqtatin, dan berkhitanlah, bersunatlah. Nah, itu beberapa hadis yang kita baca malam ni. Yang pertama malam ni yang kita baca masih lagi dalam bab mandi pada hari Jumaat ni. Yaitu Aisyah menceritakan kepada Abdullah bin Zubair bahawa Nabi SAW mandi kerana 4 perkara. Mandi kerana 4 perkara disebut di sini. Itulah apa yang disebutkan itu. Tetapi ulama mempertikaikan, sebab apa? Tidak sabit Nabi SAW, tidak sabit Nabi SAW pernah mandi kerana memandikan orang mati. Tidak sabit. Tidak ada satu pun yang sahih. Itu makna tidak sabit, tidak ada satu pun yang sahih. Jadi bermakna hadis ini bercanggahlah dengan hak tu. Satu. Yang kedua, Nabi SAW mandi kerana 4 perkara. 4 perkara ni je kah? Hak lain tak ada dah kah? Padahal ada lagi. Itu yang kedua. Padahal ada lagi. Apa yang jadi lagu tu? Kita kata hadis ni, dia memang sifat hadis itu, kalau dia tidak sahih, memang dia adalah buah percanggahan. Percanggahan dengan yang lebih sahih, percanggahan dengan kenyataan. Percanggahan dengan kenyataan, memang yang begitu sifat. Dan hadis ini memang pun hadis dhaif. Kenapa? Kerana dari segi sanadnya ada Mus'ab bin Syaibah. Dalam sanad, dalam isnad dia tu ada Mus'ab bin Syaibah. Itu dhaif. Perawi yang dhaif. Padahal hadis ini telah dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Ibnu Khuzaimah dalam sahih Ibnu Khuzaimah memasukkan hadis ini. Begitu juga Hakim dalam Mustadraknya. Bahkan dia kata semuanya ni ambil daripada Zakaria bin Zaidah ni.
ambil daripada dia. Bahkan hakim mengatakan hadis ini sahih ala syartis syaikhain, menepati syarat Imam Bukhari dan Muslim, dia kata. Tetapi Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab masing-masing tidak ada mengemukakan hadis ini. Apa makna menepati syarat Bukhari dan Muslim? Maknanya perawi-perawi dia ni adalah perawi-perawi kepada Sahih Bukhari dan Muslim. Itu makna menepati syarat dia. Imam Zahabi pun tak kata apa, senyap. Imam Zahabi pun tak kata apa. Biasanya kalau Imam Zahabi komen itu, maknanya orang tak terima lah. Dalam Mustadrak itu hakim tu. Tetapi kalau dia senyap, biasanya orang terima lah. Tapi tidak semesti. Apabila Imam Zahabi senyap, maka hadis itu diterima oleh semua ulama. Hadis itu sahih, tak mesti juga. Kadang-kadang ada juga terlepas daripada Imam Zahabi, di antaranya hadis ini. Kemudian Zakaria, Zakaria ni yang meriwayatkan daripada Mus'ab ni, dia mudallis. Dia meriwayatkan hadis ini secara an'anah. Dia Zakaria qala haddatsana Mus'ab bin Syaibah an Talq bin Habib an Abdullah. Maknanya isnad dia tu dengan an'anah. Hak ni Abu Daud sendiri. Hadis ini Abu Daud sendiri kata bahawa perawi dia ni dhaif. Bukan orang lain. Tapi tak ada dalam kitab ni, tak ada. Siapa-siapa ada kitab ni, Badrul Majud boleh tengok muka surat 86. Bahagian yang ketiga syarah ni. Bahagian yang kedua syarah. Wa qala Abu Daud wa hadits Mus'ab bin Syaibah dhaif. Abu Daud kata, qultu hadzal qaul min Abi Daud la'allahu fi ghairi sunan. Mungkin Abu Daud kata ni bukan dalam kitab ni, sebab dalam kitab ni tak ada dia kata tu. Ada kalanya kata-kata Abu Daud itu dinukilkan di lain dalam kitab-kitab rijal. Dalam kitab dia ni sendiri tak ada. Dalam ni tak ada. Boleh jadi juga kata dia kerana dhaifnya Mus'ab bin Syaibah tu. Walau bagaimanapun ada juga ulama-ulama mengatakan dia ni thiqah. Tapi ramai yang lain mengatakan dia ni dhaif, termasuk Abu Daud sendiri. Jadi dah Abu Daud sendiri bukan sekali ni, banyak kali kita sudah jumpa sama dah. Dia sendiri menghukumkan hadis dalam kitab dia tu sebagai dhaif. Jadi kalau orang lain mengatakan semua dalam kitab Abu Daud ni sahih, tak tahulah. Itulah benarnya. Dia sendiri kata. Kemudian itu dari segi sanad dia. Dia sifat hadis yang dhaif macam tu. Isi dia, kita tengok isi dia. Isi dia bercanggah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada empat perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi daripada ataupun kerana memandikan orang mati. Padahal Imam Ahmad kata, sini muka surat 85. Dalam syarah. Wa qala Ahmad la yathbutu fil ightisal min ghusl al mayyit hadithun. Tidak sabit satu pun hadis berhubung dengan memandikan orang mati ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mandi. Tak ada sabit. Imam Ahmad kata, bila Imam Ahmad kata tidak sabit, maknanya ni hadis ni ada dia sebut ni, pak perkara Nabi mandi. Imam Ahmad tahu dah lah ni tidak sabit, mana tidak sabit, mana tidak sahih lah. Kalau ada pun tidak sahih. Gitu. Itu satu, mana bercanggah dengan yang lebih sahih. Dalam riwayat yang lebih sahih tak ada menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi kerana memandikan orang mati. Kerana itu tak ada. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, macam di sini dia sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi daripada empat perkara. Hak lain tidak sesoalnya. Padahal banyak. Banyak lagi hak lain. Mandi hari raya misalnya, mandi ketika masuk Mekah, mandi ketika pakai ihram, nak pakai ihram, dia mandi. Apa dalam hadis ni macam nampak hak ni je. Kita nampak kalau kita biasa main dengan hadis ni, kita tengok benda gitu, tahu sifat hadis ini macam mana, kita akan jadi biasa. Itulah orang panggil lama-lama dia timbul malakah orang panggil. Satu kemampuan, satu daya yang mana dia boleh berasa. Ni tak sedap. Ni tak sedap. Hak Tuhan nak je. Tapi dia makan masa lah. Nak boleh kau gitu, makan masa juga. Jadi itu perkara yang kita kena faham.
Apabila ada dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, memang hadis ni ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, dia sebut sahih dah. Tidak semesti semua hadis dia tu sahih. Tidak semesti. Atau kalau kita nak kata sahih, sebab memang dia pun mensyaratkan sahih di sisi dia. Dan sahih di sisi dia. Sebab kata saat ni Mus'ab bin Syaibah ni, setengah kata dia tu thiqah, setengah kata tidak. Jadi boleh jadilah dia tu termasuk di antara yang menthiqahkan, yang mengatakan Mus'ab bin Syaibah ni thiqah, maka dia terima sahih. Tapi kalau kata sahih pun tidaklah sahih taraf sahih dia tu sama dengan sahih Bukhari, sahih Muslim, tak juga. Walaupun kata sahih tidak makna setaraf dengan Bukhari dan Muslim, tidak. Begitulah. Kemudian hadis yang kedua dan hadis yang ketiga malam ni, ini untuk mentafsirkan kata-kata Nabi SAW dalam hadis sebelum ini. Iaitu hadis kalau ada nombor tu 346 misalnya, 346. Betul. Ada 46 tu misalnya. Di situ dia sebut man ghassala ra'sahu yaumal jum'ah waghtasala. Ini lebih jelas sesuai dengan tafsiran tadi. Tetapi kalau dalam hak lain, man ghassala waghtasala, dia sebut man ghassala waghtasala. Ada sebut gitu. Jadi apa makna ghassala waghtasala tu? Ini dalam dua riwayat ini. Sebenarnya ni kalau dari segi istilahnya, kalau kita nak kira, dia tidak panggil hadis. Sebab makhul ni orang tanya makhul ni bukan sahabat pun. Makhul ni serupa juga dengan Sa'id bin Abdul Aziz, bukan sahabat pun, orang bawah lagi. Ini pendapat dia, tetapi dalam menguraikan makna ghassala waghtasala. Ghassala waghtasala itu memang hadis satu, tapi keseluruhan ni bukan hadis. Ini makna mentafsirkan hadis, makna hadis ghassala waghtasala. Jadi demo dua ni dia kata maknanya ghassala tu makna basuh kepala dia, waghtasala tu makna basuh tubuh dia. Serupa dengan hadis hak sani kita jumpa saat ni. Iaitu hadis 346, man ghassala ra'sahu yaumal jum'ah waghtasala. Tu jelas lah, sesuai dengan tafsiran. Tetapi ada juga orang yang mengatakan iaitu ghassala itu menyebabkan orang yang membuatkan orang lain mandi, waghtasala dia sendiri mandi. Apa makna? Yakni dia bersetubuhlah dengan isteri dia, ataupun baru ni lah kita sudah cerita dah, ataupun di pihak isteri dia membuatkan suaminya kena mandi dan dia sendiri pun kena mandi. Maknanya bersetubuh. Ini seperti yang telah disebutkan baru ni, bukan bermakna ada kelebihan yang khusus pula bersetubuh pada hari Jumaat tu, tidak. Secara kebetulan, maknanya pasal pada hari Jumaat tu dia kehendaki mandi, dan kalau payah sangat mandi kerana payah air ke lagu mana ke, sekurang-kurangnya mandilah sekali seminggu tu biar sedang molek dengan hak nak pergi ke tempat perhimpunan ramai tu, iaitu nak pergi sembahyang Jumaat sedang molek. Sebab kalau mandi pada hari lain dan pada hari Jumaat tu tidak mandi, tetap tidak sampai juga maksud tu. Maksud supaya pergi dalam keadaan bersih dan dalam keadaan yang berbau wangi, pergi Jumaat tu tak sampai juga maksud. Jadi biar sedang molek. Itulah yang disebutkan di sini ghassala waghtasala. Satu lagi makna yang ketiga ghassala waghtasala, iaitu mandi betul-betul, mandi semoti, mandi molek. Kalau kita kata irtasalah, mandi saja.
Kalau kata ghassala boleh jadi makna basuh sungguh, tapi tidak ada makna mandi. Dia gabung kedua tu untuk memberi makna mandi sengoti, mandi molek, mandi molek. Ini sesuai, tafsiran ini sesuai dengan hadis hak kemudian ni, iaitu hadis 351, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat ghuslal janabah, seperti mandi junub. Mandi junub ni mandi sungguh tu mandi molek, mandi biar rata molek, itu maknanya. Sesuai. Ini sesuai dengan makna yang ketiga tadi yang kita sebut tadi, iaitu sesuai dengan hadis man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, seperti mandi junub. Sebab apa kita diterjemahkan seperti itu? Sebab dia ada beberapa terjemahan, salah satunya seperti, yakni man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, di situ dikira dari segi nahwunya mansub min az'il khafid, yakni ka ghuslil janabah, seperti mandi junub. Mana tidak mesti mandi junub, seperti mandi junub. Yakni dari segi kaifiat mandi itu, yakni dia perata air, gosok, molek, itulah maksud ghassala wa ghatasala tadi, mandi molek, mandi biar comel, biar bersungguh, itu makna. Itu makna ghuslal janabah. Man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, yakni ka ghuslil janabah. Apa ni? Satu makna yang kedua, man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, man ightasala yaumal jum'ah ghuslan ka ghuslil janabah. Ataupun tak payah ada takdir, man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, itu orang panggil maf'ul mutlaq bagi ightasala tu, dari segi maknanya, dari segi lafaz tidak, bukan dari segi lafaznya maf'ul mutlaq, tapi dari segi maknanya. Dari segi makna, sebab ightasala tu masdar dianya ightisal, bukan ghusl, tapi dari segi maknanya sama. Makna dianya man ightasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagai mandi junub. Memang mandi itu mandi junub, bukan mandi saja-saja. Mandi itu mandi sebagai mandi junub, bukan seperti mandi junub, sebagai mandi junub. Maknanya dia berjunub lah, sehingga dia perlu mandi. Ini sesuai dengan tafsiran yang kedua tadi, ghassala, bagi ghassala wa ghtasala, sesiapa yang membuat orang lain mandi dan dia sendiri mandi, maknanya dia berjunub lah. Ini sesuai dengan kalau kita kata man ghtasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah, yang ini sebagai mandi junub. Maknanya eloklah kalau pada hari Jumaat itu, pagi Jumaat itu sampai dia mesti mandi, sama ada kerana berjunub ataupun tidak. Kalau kita pakai ghuslul janabah sebagai mandi junub, mana kira-kiranya molek lah. Itu satu. Yang kedua, kemudian dia berangkat. Dia berangkat, raha ni ada beberapa makna. Satu dengan makna berangkat, pergi saja, ikut, tak kira masa mana-mana. Satu dengan makna berangkat, pergi selepas tergelincir matahari. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, rawah, makna berangkat pada waktu pagi awal, siang itu makna raha. Ada tiga makna. Daripada tiga makna inilah berbeza pendapat ulama. Orang ni kata lagu ni, kadang-kadang mana perbezaan mazhab ataupun pendapat itu berpunca daripada lafaz, makna sesuatu lafaz, yang ini dari sudut bahasa, kerana berbeza pandangan mereka dalam memakai sesuatu perkataan itu menurut bahasa. Imam Malik dia kata raha ni memang asal makna dianya iaitu selepas gelincir matahari. Selepas gelincir matahari, itu pendapat Imam Malik dan ramai anak-anak murid dia lagu tu. Di kalangan dalam mazhab Syafi'i, Qadhi Husain kata lagu tu, Imamul Haramain pun kata lagu tu, iaitu selepas gelincir matahari.
Maknanya masa pertama, masa kedua, masa ketiga, masa keempat ni sebenarnya masanya ringkas sangat. Masanya ringkas sangat. Sebelum imam itu ataupun khatib tu bangun berkhutbah. Daripada gelincir matahari, lepas tu ada beberapa waktu yang pendek-pendek, ringkas-ringkas. Maknanya yang dikehendaki ada kelebihan ni pergi pada masa itulah awal, sebaik saja gelincir matahari pergi gitu. Mengikut mereka. Tetapi mengikut Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i kata awal siang, maknanya kalau pagi itu pun siang pagi Jumaat tu termasuk rawah dah. Bukan makna selepas gelincir matahari, tidak. Bukan selepas gelincir matahari, tapi sebelum gelincir matahari pagi lagi. Kalau orang tu boleh pergi, mana dia dapat kelebihan. Masa tu makna panjang. Antara masa pertama, kedua, ketiga, keempat tu dan seterusnya panjang berbanding pendapat yang pertama tadi. Begitu. Imam Bukhari dalam masalah ni sependapat dengan Imam Malik, iaitu waktu tu sikit, mana pergi tu pada masa tu. Jadi kalau pergi pada masa yang pertama, sebaik saja gelincir matahari itu pergi, faka annama qarraba badanatan. Tadi anda terjemah seolah-olahnya dia telah mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah, yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan atau dengan menyembelih seekor unta, dan begitulah seterusnya. Anda terjemah gitu. Tidak dengan makna seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Sebab kalau kita terjemahkan seolah-olah dia mengorbankan seekor unta, jadi tidak sesuai. Kurban tu dalam istilah yang maklumnya, kurban tu sebab kurban hari raya tu lah, hari raya haji tu kurban tu. Padahal hari raya haji tu boleh kurban telur? Tak ada orang kata lagu tu. Kurban ayam tak ada. Tetapi kalau mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub untuk mendapat pahala dengan menyembelih semua ni, lepas tu buat kebajikan, beri makan ke orang, itu memang ada tu, boleh. Di sini qarraba, di sini berkorban ini bukan dengan makna istilah tu, tidak, tapi berkorban ini dengan makna berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih ataupun dengan bersedekah benda-benda tadi. Kalau telur tu apa makna sembelihnya? Tak ada makna sembelih, maknanya dengan bersedekah. Begitu. Jadi badanatan di situ dia sebut badanatan, maknanya unta, seekor unta kita terjemah. Jadi tak di situ tak marbutah tu bukan maknanya unta betina, tak. Tak lil wahidah, untuk menunjukkan satu. Tak ni untuk menunjukkan satu, sebab kita kata baqaratan, tidak semesti mana lembu betina. Seekor lembu boleh juga. Tak, tu dengan makna seekor. Sebab apa kau unta ni orang panggil juga badanatan, sebab dia besar. Badan tu maknanya asalnya besar, bertubuh, besar. Seterusnya bertaqarrub, menghampirkan diri kepada Allah dengan menyembelih lembu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kibash aqran, kibash yang bertanduk. Mana kalau bertanduk tu mana sempurnalah. Pada masa keempat seperti dia bertaqarrub dengan menyembelih seekor ayam, dan begitulah seterusnya. Supaya juga di situ darjah hajatan itu, mana tak itu menunjukkan seekor, bukan mana kena ayam tina baru jadi boleh pahala ni, tak. Asal ayam tak kira lah ayam bapak pun. Dia kadang-kadang orang keliru. Pada masa yang kelima, iaitu seperti dia mengorbankan ini bukan dipakai dengan makna istilah lah, seperti tadilah, sebiji telur. Apabila imam keluar, malaikat pun hadir untuk mendengar zikir itu. Ini menunjukkan bahawa imam itu
Kalau orang lain ada kelebihan pergi tadi, kalau lebih awal kau molek, tapi imam tidak. Imam lewat, kelebihan kepada dia tu pergi lewat, pergi itu tu selalu berkhutbah. Kalau dia nak semaya, nak apa, dia pun semaya lain, masuk tu pergi khutbah selalu. Itu cara mengikut sunnahnya. Nabi SAW pun kalau ada dia nak semaya pun dia semaya di rumah, dia pergi itu tu naik mimbar tu. Itu untuk imam. Dan benda ni kalau kita ada syarah, kita boleh tengoklah bagaimana ulama-ulama telah menyimpulkan makna-makna seperti tadi. Macam asal ni, fa idza kharajal imam, apabila imam keluar, ada misalnya dalam kitab ni, istanbata minhu al-Mawardi anna takbir, bukan takbir, anna tabkir la yustahabbu lil imam. Kalau ada kitab ni dia salah sikit tu, anna takbir dia tu, bukan takbir, tabkir ba dulu, lepas tu baru kaf. Yang ni Mawardi mengistimbatkan, menarik kesimpulan daripada hadis ini, iaitu pergi cepat, pergi segera, pergi awal untuk sembahyang jemaat tu tidak dianggap elok, tidak mustahab kepada imam. Hak tu kecuali hak kata lebih-lebih tadi tu, lebih kepada orang lain, kepada imam tidak lebih. Tidak lebih. Bukan kata imam kena pergi tunggu supaya dengan orang lain juga, tidak. Sebab itu kita kena tengok dalam hadis-hadis ni, kadang-kadang satu hukum diberikan, dikatakan ada keistimewaan. Keistimewaan itu bukan untuk semua, untuk golongan tertentu, bukan untuk semua, tapi untuk golongan tertentu. Misalnya, walaupun tidak semua berpendapat begitu, tapi ada yang pendapat begini, ada yang pendapat begini. Itu tujuannya. Kalau kita belajar, ada belajar mazahib ni, mazhab-mazhab ni, kita boleh tahu ni pendapat gini apa sebab, ada jalan ke tidak ada jalan. Misalnya Imam Abu Hanifah, dia kata kalau orang lelaki takap qiyam ni bawah pusat, dia kata. Kalau orang perempuan tidak, atas dada. Maknanya dia pakai lain-lain. Ni untuk orang ni, golongan ni, ni untuk golongan ni. Hak semaya kalau ketika sujud tu buka ni itu untuk orang semaya seorang kata, atau untuk imam. Tapi kalau makmum molek kepik, dia kata molek kepik. Itu dia buat kesimpulan, kesimpulan yang dibuat oleh ulama tu, walaupun bukan semua berpendapat gitu, tak apalah, kita boleh nilai, tengoklah molek ke tidak, dia kata molek ke tidak, sesuai ke tidak. Itu faedahnya. Memang kalau nak kira dari segi apa ni, untuk orang perempuan molek letak sini sebab orang perempuan lebih patut, lebih elok kalau dia menutup, keadaan dia tu lebih tertutup dalam apa keadaan sekalipun. Kalau pakaian dikehendaki ataupun lebih baik dia ni menutup lebih banyak lagi daripada hak lah. Kau lebih tutup, kau lebih molek. Kau lebih tutup, kau lebih molek, dengan apa keadaan sekalipun. Kalau dalam masalah dakap qiyam sini lebih menutup, dia ada faham makna lagu tu. Padahal dalam hadis tak ada kata khusus hak ni untuk perempuan gini, tak ada dalam hadis kata lagu tu. Dia buat kesimpulan macam Mawardi buat kesimpulan saat ni lagu tu. Dia buat kesimpulan. Jadi lepas tu kalau buka begini, kalau semaya ramai-ramai, sedangkan Nabi SAW suruh duduk dekat. Kalau duduk dekat kadang-kadang kena siku dia kalau semaya jemaah makmum ni. Dengan sebab itu dia kata molek buat gini. Hak kata molek tu ada dalam hadis buka, itu tu imam ataupun dia semaya seorang, dia kata. Dia ada bahagi barulah sesuai. Jadi kita kena nilai sendirilah molek ke tidak. Kita cuba rasa hak mana hak lebih molek dalam banyak-banyak. Itu faedah kita mengaji hadis, mengaji cara mazhab ni. Kita boleh tengok hak mana lebih sesuai, hak mana lebih molek. Walaupun tidak semesti semuanya itu terdapat dalam hadis, hanya kesimpulan yang dibuat oleh ulama saja, tapi kita boleh nilai, tengok. Dia kata lagu tu pun dia bukan saja-saja kata tu, sebab ada juga dalam hadis letak bawah, ada juga letak atas, ada juga letak tadi. Apa makna? Apa makna? Jadi dia faham, cuba faham sendiri. Baiklah.
Sebelum ni tentang mandi untuk pergi jemaah ataupun pada hari Jumaat. Ini keharusan meninggalkan mandi pada hari Jumaat. Maknanya Imam Abu Daud nak cerita orang yang mengatakan wajib mandi pada hari Jumaat, dalil dia hak sebelum pada ni. Orang yang mengatakan tidak wajib mandi pada hari Jumaat, hanya sunat saja, dalil dia hak ni. Itu tujuan dia, dalil dia. Dalil bagi masing-masing ulama tu. Hak ni iaitu Amrah meriwayatkan dari Aisyah. Amrah bukan umrah lah, Amrah. Dia kata kana nas muhana anfusihim. Muhan. Muhan itu jamak kepada mahin. Maknanya menjadi kuli, menjadi hamba kepada diri mereka sendiri. Mana buat kerja sendiri. Sahabat-sahabat ni buat kerja sendiri. Di permulaan Islam ataupun di permulaan pergi ke Madinah tu buat kerja sendiri dia. Tidak kata dia ada hamba abdi ke, dia ada khadam ke, dia ada kuli ke, tak ada. Dia buat kerja sendiri. Lepas tu pergi ke jemaah dalam keadaan dengan pakaian dia tu lah. Pakaian dia buat kerja. Maka dikatakan kepada mereka, lawi ghatasaltum, alangkah baiknya kalau kamu mandi. Siapa yang kata ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, lawi ghatasaltum, kalaulah kamu, alangkah baik kalau kamu mandi. Kita kata alangkah baik tadi. Kita pakai lau di situ dengan makna lau litamanni. Lau litamanni. Tapi kalau kita kata kalaulah kamu mandi, kalaulah kamu mandi. Kalau kita pakai kalau itu, kita terjemah kalau itu bermakna kita pakai lau itu lau syartiyah. Kalau kita pakai lau syartiyah, dia mesti kena ada takdir dia lah, ada yang mahdzuf, iaitu jawab dia tu. Jadi maknanya ightasaltum tu fi'il syarat, fi'il jawab syarat dia tu mahdzuf, iaitu law ightasaltum lakana ahsan. Kalaulah kamu mandi, tentulah lebih baik, tentu lebih baik. Tapi kita terjemah mula-mula tadi, law ightasaltum, alangkah baiknya kalau kamu mandi. Itu tak perlu ada takdir apa-apa, azah buang ke apa, tak perlu dianggap ada apa-apa yang dibuang. Alangkah baiknya kalau kamu mandi. Mana alangkah baiknya kalau kamu mandi. Dia tidak kata kamu mesti mandi. Alangkah baiknya. Kalau kita pakai lau litamanni, maknanya mengharapkan sesuatu yang susah lah tu nak capai tu. Sebab apa? Dah muka susah kan? Pakaian tak ada, air pun sikit, susah. Nak wajib pun jadi akan menyusahkan pula. Tetapi alangkah baiknya, harapan lah tu. Harapan ni maknanya mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Mana kalau tak buat lagu tu pun tak apa. Dia tidak kata kamu mesti kena mandi. Ini menunjukkan bahawa tidak wajib. Kalau wajib, dia kata kamu mesti kena mandi, ke mana-mana pun kena mandi. Dia kata lagu tu. Ini dia tidak kata begitu. Bahkan dia kata lawi ghatasaltum, dengan lau tamanni. Seterusnya, orang pergi tanya Ibnu Abbas, orang pergi tanya Ibnu Abbas. Hadis yang pertama tadi yang kita baca tadi okey, tak ada masalah, tak apa. Tapi hadis yang kedua ni dari segi isnad dia tu dipertikaikan oleh setengah ulama. Bukan semua, setengah-setengah ulama. Sebab tu kalau kita tengok, iaitu siapa dia? Nama iaitu Amar. Amar bin Abi Amar. Abdul Aziz bin Muhammad meriwayatkan daripada Ammar bin Abi Amar. Ammar bin Abi Amar tu hak situ hak masalah. Cuba kita tengok. Dia kata Abu Uthman Al-Madani qala Ahmad wa Abu Hatim. Ahmad dan Abu Hatim kata la ba'sa bihi, tak apa. Kalau kata tak apa tu, tak apa dengan dia. Tak apa dengan dia tu bukan makna tak molek. Ini lafaz ta'dil orang panggil. Kalau dalam istilahnya lafaz ta'dil, tapi ta'dil yang rendah, bukan tinggi. La ba'sa bihi, bukan lafaz tajrih, tidak, tapi lafaz ta'dil. Tapi Ibnu Ma'in mengatakan dhaif, laisa bil qawi. Hak ta'dil pun tadi, hak kata molek tu pun tidaklah molek sangat. Boleh kira lah la ba'sa bihi ni, boleh lah. Boleh lah.
Kalau periksa agak makbul lah, makbul. Bawah pada tu fail lah. Mana begitu. Ni la ba'sa bi. Tapi Ibnu Ma'in kata dhaif. Ajurri berkata, saya bertanya Abu Daud tentang dia. Abu Daud kita ni lah. Awak kita duduk baca. Maknanya dalam sini tak ada. Di tempat lain dalam kitab-kitab rijal tu banyak pendapat-pendapat Abu Daud dinukilkan. Iaitu dia tanya tentang dia ni macam mana. Dia kata laisa huwa bidzaka. Laisa huwa bidzaka ni lafaz tajrih. Mana tak kuat dia ni. Laisa huwa bidzaka yani bidzakal qawi. Tak kuat dia ni. Tak kuat tu mana lemah lah. Nasai berkata laisa bil qawi. Tak kuat, lemah lah. Dan begitulah seterusnya. Maknanya kita tidak nak baca semua. Maknanya ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan tak apa, boleh lah ya ni. Maknanya paling tinggi hadis ini hasan. Dia tidak naik ke tahap sahih, kecuali orang yang syarat sahih dia tu tidak ketat lah, longgar benar. Boleh jadi dia kata sahih, boleh jadi. Boleh jadi dia kata sahih. Tapi kepada orang yang ketat, dia kata paling tinggi hadis yang seperti ini adalah hadis hasan, paling tinggi, tidak naik sahih. Jadi ceritanya orang Iraq pergi tanya Ibnu Abbas, bagaimana mandi pada hari Jumaat ni wajib ke? Dia kata tak, tetapi lebih menyucikan, lebih baik kepada orang yang mandi itu. Tapi kalau tidak mandi itu bukanlah suatu perkara yang wajib kepada dia. Nak cerita ni, kata dia, macam mana kisah cerita mandi ni lah mana. Orang dulu kata dia susah pakai suf, buat kerja sendiri, pikuk barang atas belakang, pak masjid pula begini-gini sifat dia sebut tu lah. Pada suatu hari cerita ni nak boleh jadi ni suruh mandi ke apa ni, panas sangat peluh, sampai bau busuk lah, mengganggu sebahagian mereka, mengganggu sebahagian yang lain. Maka Nabi SAW apabila dia tengok tu keadaan begitu, dia pun kata, wahai sahabat-sahabatku, apabila tiba hari ini maka hendaklah kamu mandi. Situ cerita tu mandi. Mana dalam keadaan itu suruh mandi tu, dalam keadaan tu Nabi SAW suruh mandi, mana sekurang-kurangnya seminggu sekali. Tetapi apabila kemudian senang dah, pakaian pun bertukar semua, masjid pun besar dah, mandi 2-3 kali sehari dah, maknanya pada ketika tu perintah ni tak ada lah. Dengan arti wajib tu, kalau kita andaikan wajib pun dulu kemudian ni tidak dah. Gitulah orang-orang yang mengatakan tidak wajib mandi pada hari Jumaat, dia faham gitu hadis ni. Dan kena pakailah hak paling sedap lah, air wangi ataupun minyak. Minyak tu minyak rambut, kau ikutlah hak paling sedap ada pada dia. Itulah yang sebaik-baiknya. Ibnu Abbas kata, bila senang pakai pun tidak suf dah, macam-macam pakaian, buat kerja pun tak perlu buat kerja sendiri dah, masjid pun peluah, tak ada, maka tak ada dalam perintah tu. Jadi hukum ni, perintah ni kalau kita nak terima sebagai wajib pun, dia mengikut keadaan. Kalau kita katalah saat ni perintah Nabi SAW wajib dalam keadaan tadi, apabila kemudian dia sudah tidak ada dah sebab tu, maka tak ada dah lah perintah wajib tu, dia jadi sunat. Tapi molek tu tetap molek, maknanya dia turun kepada sunat lah. Gitu. Seterusnya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berwuduk maka itu sudah memadai dan sudah sangat baik dah tu pun, fabiha wa ni'mat. Tetapi siapa yang mandi itu lebih afdal lagi. Hadis ini menunjukkan bahawa ambil air semaya saja sudah memadai dah. Kalau nak kira dari segi memadai itu sudah memadai dah. Dan hak tu pun cukup baik dah tu. Tetapi kalau mandi lebih afdal. Maknanya mandi tu afdal saja, bukan mesti. Jadi semua ini menunjukkan tidak wajib, menunjukkan afdal. Kalau tidak mandi pun tak apa.
Ambil air semaya saja. Kalau ada air semaya, tak payah air semaya pun. Ni mana kalau kita andaikan air semaya tu tak ada, maka sudah memadai dah. Dengan kita mengambil air semaya. Jadi man tawaddaha fabiha wa ni'mat. Fabiha wa ni'mat, di situ kalau kita tengok dalam syarah-syarah ni memang macam-macam lah pendapat. Jadi kita ambil terjemahan tu, ambil kesimpulan dia. Macam-macam lah. Babun fil rajul yuslimu fayu'maru bil ghusli. Ini bab seseorang yang memeluk agama Islam, maka diperintah dia supaya mandi. Wajib pun ni mandi ni. Khilaf pula situ. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat, ada yang kata tak ada gapo. Tak ada gapo. Kalau nak mandi tu saja, tak apa nak mandi. Kalau ada apa-apalah yang kotor sebelum pada tu, yang zahirnya kotor, dia rasa perlu mandi, mandilah. Mana ni? Jadi ini masalah khilaf juga. Jadi tujuan Imam Abu Daud buat mari di sini hadis-hadis ini seperti hak lain-lain juga. Dia nak cerita dalil bagi masing-masing ulama. Hak kata wajib mandi, dia pegang dengan hak mana? Bukan dengan hadis ni. Lepas tu hadis ni hak kata tidak wajib mandi, hadis ni ada, dia kata hadis ni tidak kuat. Gitu. Hadis ni tidak kuat, tak boleh nak buat dalil, tak boleh nak buat hujah. Sebab apa tidak kuat? Tengoklah pula sebab apa tidak kuat. Tengoklah pula. Baiklah. Kita tengok dulu. Khilaf ni kita tengok dulu. Khilaf ni. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan wajib mandi. Ada di situ. Kalau ada kitab ni boleh tengok muka surat 94. Muka surat 94 syarah dia tu, baris yang ketiga, baris yang kedua. Jadi baris yang ketiga tu tak apalah. Khattabi kata mengikut kebanyakan ahli ilmunya mengatakan mandi ni bagi orang masuk Islam ni molek lah, bukan wajib. Syafi'i berkata, kalau seseorang kafir tu masuk Islam, saya suka, ahbab tu, saya suka, yang saya menganggap mustahab lah, dia mandi. Kalau dia tu tidak mandi dan dia tidak berjunub sebelum dia masuk Islam, dia tidak berjunub, pada masa hampir lah, masa hampir sebelum masuk Islam, dia tidak berjunub, memadai dia berwuduk dan bersembahyang. Lepas masuk Islam tu, kalau masuk waktu sembahyang, pada ambil air sembahyang, tak payah mandi. Tak payah mandi, ambil air sembahyang dan sembahyang boleh gitu. Tetapi kalau berjunub, masa hampir lah, tak usah kira lah berjunub dulu, lama tu. Walaupun ada khilaf lagi, kalau berjunub kok mana-mana pun setengah ulama mengatakan dia mesti berjunub, tak kata berjunub selama ni, mana dia kena mandi jugalah ke mana-mana pun. Tetapi itu pendapat itu tidak kuat. Hak dalam mazhab Syafi'i, hak lebih kuatnya kalau dia berjunub dalam masa yang hampir dekat dia nak masuk Islam. Kalau katakanlah dia berjunub, tak kira hak lama dah, tak kira. Kalau kira hak lama jadi wajib lah. Sedangkan dia tidak menganggap wajib.
melainkan dalam keadaan berjunub, yang ini berjunub yang hampir. Imam Ahmad, Abu Thawr dan Abu Thawr mengatakan wajib mandi kepada orang kafir yang masuk Islam, kerana berpegang dengan zahir hadis inilah, pegang dengan zahir hadis ini. Sebab dia kata orang kafir musyrik ke mana-mana pun dia tak terlepas daripada bersetubuh, berihtilam. Jadi dia kena mandilah ke mana-mana pun. Sebab kira kalau dia mandi dah dulu pun tak kira, tak jadi. Dia kena mandi dalam Islam barulah jadi. Sebab ini adalah termasuk dalam kewajipan agama. Lepas dia beragama Islam lah barulah wajib mandi tu. Adapun sebelum pada tu kalau dia mandi pun tak jadi. Selepas dia beriman barulah wajib ke atas dia supaya semaya, puasa, gapo sepah lain. Lepas tu di sinilah dalam syarahan dia kata masalah mandi, kalau orang kafir tu pada masa dia belum Islam lagi, dia ambil air semaya, lepas tu dia masuk Islam, boleh ke dia semaya dengan air semaya dia tadi? Itu pun khilaf juga tu, khilaf. Setengah ulama, kebanyakan ulama mengatakan tak boleh lah. Berapa dia muka dia ambil air semaya tu tak jadi, dia tidak Islam lagi, dia kena Islam dulu. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak syarat Islam. Sebab air semaya bagi dia tu tidak wajib niat. Dia bagi kot tu tidak wajib niat. Jadi boleh kalau dia ambil air semaya, dia ambil air semaya lah. Kata air semaya lagu ni, nak ambil air semaya dia pun ambil air semaya, padahal dia tidak Islam lagi. Lepas pada tu baru dia Islam. Lepas tu nak semaya, dia kena ambil semaya mula kau nak semaya. Jawabnya mengikut Imam Abu Hanifah, tak. Kalau dia tak ambil air semaya semula pun tak apa, boleh. Kalau dia nak ambil tu kau boleh. Tapi kalau dia tidak ambil air semaya semula, pakai dengan air semaya tu pun boleh. Sebab bagi dia niat tidak wajib. Bila niat tidak wajib, tak ada lah, tak apalah. Dia bagi kot tu. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan sama ada dia tayamum kau dia ambil air semaya sebelum pada dia memeluk agama Islam tu, tak boleh pakai tu, kena ulas semula, ambil orang lain lah, tayamum semula. Sebab dia kira tak jadi. Jadi bagi orang yang mengatakan tak kira orang kafir ni tak kena mandi, lepas tu hak berlaku junub ke apa tak ada. Sebab apa? Tak ada satu hadis pun Nabi SAW apabila orang masuk Islam dia kata dengan terang, kamu kena mandi sebab pasal kamu berjunub, nak mengangkat hadas, kamu berjunub dulu. Tak ada. Sebab tu dia kata tak ada. Jadi suruh dengan makna lain, bukan kerana berjunub ke apa tu, tak ada, tak sabit junub ke apa, tak ada. Susah. Yang keduanya yang dia kata tidak wajib tu, kita tengok seramai mana hak masuk Islam, ramai. Apa ya seorang dua ni je hak suruh mandi, hak lain adakah suruh belakang? Tak suruh. Tentu dah tu, kalau wajib dia suruh belakang. Tu yang kedua. Yang ketiganya yang kedua tentu dia suruh belakang. Ni tak ada suruh belakang. Dia suruh orang-orang tertentu saja. Yang ketiga, dalil yang ketiga, dia kata kalau dia berjunub pun, kalau kita nak ambil kira mandi ni sebab berjunub kau sebab apa-apa lah, sebab dia salah, sebab kalau kita nak andaikan, jawabnya dalam hadis yang lebih terang, yang lebih sahih dalam Bukhari, Muslim, apa semua ada berlaku dalam kitab besar ni, dia kata al-Islam yahdimu ma qablahu, al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam merobohkan segala apa yang dilakukan oleh seseorang itu semasa dia tidak Islam. Kalau dia berjunub, kalau orang Islam kena mandi, dia tak. Apabila dia masuk dalam Islam tak kira. Kalau dia melakukan dosa ke apa-apa, tak kena. Suku hak tu jadi suku. Kalau dia buat apa-apa pun, kalau dia berzina pada masa kafir, dia masuk Islam, tidak kata kena hukum dia. Tak. Gugur belaka. Dah kalau dah gugur belaka, apa ya hak junub tu sah tak gugur.
kalau kita andaikan suruh mandi ni kerana nak melepaskan junub, kerana junub, jadi jawabnya tidak. Lepas pada tu, kalau kita nak kata kotor, dari segi akidahnya tak ada orang kafir tu kotor. Dari segi tubuh kotor tu, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha. Najis itu najis akidah dia, etikad dia, bukan najis tubuh. Dengan sebab tu kalau kita salah dengan orang kafir, siapa dia kata suruh basuh tangan? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia tidak najis. Dia tidak najis, mandi buat ke dia. Gitu. Dan kita takut lama kan orang-orang kafir itu dia kata masuk Islam ni supaya nak masuk Kristian jugalah, supaya nak masuk agama lain kena mandi dulu, kena dibaptis dulu. Lama kan jadi lagu tu. Tidak. Jawabnya apa ni, kebanyakan ulama dia mengatakan mandi itu molek saja. Molek mustahab, elok, molek. Bukan sunat. Bukan sunat. Yang paling tinggi sunat. Walaupun ada hak kata wajib tadi, ada dia pegang dengan zahir hadis ni lah. Lepas tu hak lain tu, hak lain, hak kita kata tak ada dalil-dalil tadi. Kalau lah wajib tu hak lain-lain ramai-ramai lah gitu dia suruh mandi. Dia kata hak ni lah hak akhir sekali. Dah ada hak ni, ada hak ni. Hak lain kalau kita kata tak, dia tak suruh mandi pun tak ada jelas mereka tu tidak mandi. Adakah dalam hadis sebut setiap orang yang masuk Islam ni mana kerana tidak wajib mandi maka dia tidak mandi? Tak ada juga, jelas. Jadi kita kena pakai hak jelas, hak suruh mandi. Dia buat gigit tu, dia buat gigit tu. Baiklah. Kita kena tengok pula itu dari segi isi dia. Dari segi isi dia, orang yang kata wajib tu dia pegang mengonek, pegang hak tu lah. Orang yang kata sunat, dia kata ni sebagai sunat. Sebab kalau wajib tu orang lain disuruh juga. Orang yang kata tak ada belaka ni, tak ada. Ni boleh jadi adalah sesuatu sebab yang Nabi SAW tengok dia tu cemar kau lagu mana kau khusus dengan dia kau kait dengan tu, bukan untuk umum. Tak ada kena mengena dengan umum. Jadi hadis ni khusus dengan orang tu. Ataupun adalah keadaan yang Nabi SAW nampak dia kotor kau perlu buat mandi dia tu. Bukan kaedah kuliah lah. Ini orang panggil waqi'atu hal la umumalaha. Peristiwa khusus yang tidak boleh diumumkan. Maknanya kita tak boleh pakai kaedah ini untuk umum. Kalau iya, ini kita terima untuk dia saja. Adalah tu cemar, ataupun kalau orang lain tak nampak cemar, boleh jadi Nabi SAW nampak cemar dia, mana kita tahu. Orang lain tak nampak pun dia nampak cemar dia, sebab tu dia suruh hak ni, orang lain dia tidak suruh, mana kita tahu. Jadi kita kata ini khusus untuk dia. Itu kalau tengok dari segi isi. Kalau tengok dari segi apa ni, isnad dia, maka orang yang tak terima hak ni, dia kata macam mana kita nak terima isi dia kalau kita tengok kepada isi dia tadi pun tidak jelas. Tidak jelas untuk umum, paling tinggi khusus untuk dia. Pas kalau kita tengok sanad pula, ada pula perawi itu aghar itu. Aghar itu. Aghar ini mana seorang yang tidak kuat. Sebab itulah dia sebut ni dalam kitab ni, Ibnu Ma'in dan Nasa'i mengatakan thiqah, Abu Hatim mengatakan salih. Salih ni makna tidak kuat ni. Lafaz ta'dil juga tapi tidak tinggi. Ibnu Hibban mengatakan thiqah. Tapi dan Ibnu Al-Arabi dalam Aridatul Ahwazi dia kata la yasihu isnaduhu lil aghar. Bawah ni dalam kitab ni pun dia ada sebut. Hadis ini tidak sahih kerana dalam isnad dia tu ada aghar ni. Dia pertikai situ. Kita nak ambil benda ni, nak kata wajib dalam agama ni dia kena kuat. Kalau ada orang lemah sikit lepas tu tak banyak pula dia je yang meriwayatkan, mana boleh. Sebab tu dia mau tak pakai. Perkara ni perkara besar ni. Apalah kalau kita nak kata wajib dia kena kemah, tak padan dia hak setara ni. Sebab tu dia mau tu tak pakai. Walaupun ada hadis. Ini orang tidak panggil ingkar hadis lagu tu, tidak panggil anti hadis. Tidak. Ada semua keadaan lagu ni ulama ni tak pakai hadis ni, tak pakai hadis ni. Adalah pada pandangan dia, bukan dengan makna hadis tu tak boleh pakai, lain cerita. Hak seperti anti hadis tu lagu lain. Memang dia kata hadis tak boleh pakai, hadis bukan hujah.
Hak ni hadis ini tidak boleh kita jadikan hujah. Tapi hadis secara keseluruhannya hujah. Hadis itu kalau sahih memang hujah. Itu lain, itu beza antara anti hadis dengan orang yang tak saya terima hadis-hadis tertentu kerana sebab-sebab tertentu. Lain. Lepas pada tu demo ni tengok dari segi makna dia, selain daripada perawi dia ni, tengok saya nak Islam, saya tidak Islam lagi, Nabi suruh saya mandi. Maknanya mandi itu dalam Islam. Kau selepas dia masuk Islam, kau sebelum masuk Islam. Kalau sebelum masuk Islam, sebab kata tadi mandi tak jadi. Apa makna? Dia kata saya uridul Islam, saya nak Islam. Bukan saya telah memeluk agama Islam. Bukan dia kata dakhaltu fil Islam ataupun i'tanaqtul Islam. Tidak. Dia kata uridul Islam, saya nak Islam. Tidak Islam lagi, nak Islam. Nabi SAW telah suruh saya, bila saya nak tu, saya mandi. Baik, mandi itu sebelum Islam kau selepas Islam? Ini menunjukkan sebelum. Kalau sebelum, dah kata tadi kalau nak melepaskan hak junub gapo tu, dah kalau dia mandi pun ketika tidak Islam tu dah kira tak jadi, apa makna? Tak boleh pakai juga. Tak boleh pakai juga dari segi isi dia. Dalam hadis yang kedua, iaitu Utsaimin bin Kulayb, daripada ayahnya, daripada datuk dia tu, Kulayb, dia kata saya telah memeluk agama Islam. Qad aslamtu. Ini tak apalah. Hadis yang kedua, aku telah memeluk agama Islam. Nabi SAW pun kata gini-gini. Tak apalah tu. Tetapi di sini apa ni? Tak ada suruh mandi, dia suruh cukup kepala. Suruh cukup kepala dan suruh bersunat. Tak apalah tu, hadis yang kedua tu kita tengok kemudian. Jadi nak cerita hak ni dulu. Jadi hak ni lagu itulah, suruh mandi dengan air dan daun bidara. Lepas pada tu bagi orang yang tak saya terima ni, dia tengok berapa air dengan daun bidara ni khusus begitu. Khusus gitu ni sebagai apa ni? Kalau kita kata ini perintah wajib, mana tak boleh lah kalau nak guna air saja. Ataupun air dengan sabun, tak boleh. Kena air dengan bidara. Apa makna? Itu pada dari sudut pada anaknya anda nampak tidak wajib lah. Jadi bagi orang yang kata wajib, kita suruh ke dia lah nak mana. Tapi pada kita tak nampak wajib tu. Sebab apa? Kalau kita mengambil kira ni, Nabi SAW suruh aku mandi dengan air dan daun bidara. Maknanya kalau perintah wajib kena pakai hak lagu ni. Kena pakai lagu ni. Adakah begitu? Tidak tu. Tidak. Seterusnya hak yang kedua ni, hadis yang kedua ni, ini pun masalah juga. Dari segi isi dia, Nabi SAW suruh cukup kepala. Lepas cukup kepala ni semua masuk Islam, dia suruh cukup kepala ke? Sebab tak adil lah juga. Tidak. Bila tidak, paling tinggi kita kata paling tinggi benar tu sunat. Kalau bawah sikit molek. Kalau bawah lagi kalau bawah lagi kerana keadaan dia tu khusus dengan dia. Boleh jadi rambut dia tu ada bentuk tertentu yang melambangkan kekufuran. Bukan semata-mata rambut ni, rambut lagu lain. Sebab itulah Nabi SAW kata alqi anka sya'ral kufri, yang ni rambut kekufuran. Bukan rambut yang mari daripada zaman kekufuran tu. Kalau lagu tu semua dia suruh cukup kepala belakang lah, orang lain mana masuk Islam. Tapi tak ada sabit lagu tu. Ni dia suruh. Ni maknanya supaya kita sekarang ni kalau tempat kita ni tidak nyata. Kalau di kalangan orang Hindu dia tak, rambut ni sini panjang biasalah. Kita kata setara ni, tapi di tengah sini ni, di tengah ni dia panjang. Hak tu dikatakan sya'ral kufr, melambangkan dia tu Hindu.
Ataupun ikutlah kalau ada lambai-lambai lain lagi, dia rambut dia sini saja, kok lain dia cukur ke misalnya dalam agama dia, hak lagu tu hak suruh cukur je, bukan semata-mata rambut, tidak. Yang dimaksudkan di sini rambut yang melambangkan kekufuran, sebab ada dalam setengah-setengah agama tu memang lagu tu. Ataupun yang dimaksudkan dengan sya'rul kufri ini bukan rambut, ikutlah sya'r dalam bahasa Arab tidak semesti rambut, bulu. Yang ni ada juga, misalnya kalau orang Sikh dia wajib taruh janggut, rambut ni panjang tak boleh cukur, tak boleh gunting, dia wajib. Janggut sepanjang mana pun dia kira pintal lah, ke mana-mana pintal. Hak lagu tu maknanya bukan rambut saja, pakai janggut tu mana suruh buat yang melambangkan kekufuran dia. Ataupun orang tu taruh misai supaya Yahudi panjang telajak sampai tutup bibir, buat hal tu. Itu yang dimaksudkan sya'r di situ, bukan semestinya rambut atas kepala tu, mana yang melambangkan kekufuran. Hak tu hak tak sih, tak kira lah duduk di misai ke, duduk di janggut ke, duduk di mana, tak kira, asal melambangkan kekufuran. Kalau kita orang Islam ni taruh janggut juga, tapi ada andang tu, kita molek janggut. Tapi kalau orang Sikh tidak lagu tu, walaupun nampak pendek sebab dia ikat dengan kain dia tu, tapi sebenarnya panjang. Orang yang paling molek di sisi dia, kalau boleh tak putih sekali rambut tu pakai punggung, pakai kaki, tak kira hak tu hak lebih moleknya. Tetapi oleh kerana cara tu tidak praktikal kan, dia berubah lah dari semasa ke semasa tu, kau berubah. Banyak dah perubahannya pun, kalau kita tengok tu. Tapi kalau nak kira hak asal, macam tu lah di kalangan orang Sikh. Jadi Nabi SAW suruh buat tadi, suruh buat rambut ataupun bulu kekufuran itu. Yang ni cukur tu tepat hak patut cukur lah, hak tidak perlu cukur, tak perlu. Lepas tu di sini juga disebut waqtatin, dan bersunat lah. Bagi orang yang mengatakan bersunat tu wajib, hak ni lah dia pegang salah satu dalil dia. Tapi bagi orang yang mengatakan tidak wajib, seperti kita kata tadi lah, kandungan dia ni suruh buat rambut tu semua ke? Tak. Bila tidak semua, mana tidak wajib. Sunat ni pun, hak ni pun tidak wajib juga. Tidak wajib juga. Molek itu soal lain, molek tu. Apalagi perawi dia ni. Kalau kita tengok dari segi isnad pula, Uthaim bin Kulayb ni dia ni majhul. Hafiz Ibn Hajar dalam Taqribut Tahdzib kata majhul dia ni, mana tidak diketahui siapa dia ni. Bila majhul, mana dhaif lah. Selain daripada tu, Ibnu Jurayj meriwayatkan daripada, bukan tu, daripada Uthaim tu, kata dia ukhbirtu, aku diberitahu. Daripada Uthaim bin Kulayb, aku diberitahu oleh seseorang lah. Siapa seorang tu? Seseorang tu diberitahu. Siapa yang memberitahu kepada dia tu? Kena jelas. Kalau tak jelas tak boleh. Kalau tak jelas dikira putus, sadat itu putus. Bila putus, dhaif lah, tak boleh. Sebab tu dia tak saya pakai. Kalau kita nak sebab tu dia kata nak kata wajib macam mana, dah sanad pun tak boleh nak berdiri tegak ni. Kalau kita ambil kira lah, tak apalah sanad tu pun, maknanya kita tak boleh lagi kata wajib. Sebab apa? Seperti cukur kepala tu wajib kah? Tidak wajib. Hak sunat tu pun lagu tu juga, mungkin duduk sekali ke? Dia kata tetapi sunat tu kalau secara individu, kalau kepada lelaki lah, kalau dia tak sunat secara individu, masih lagi khilaf. Ramai juga ulama, bukan di kalangan kemudian, di kalangan daripada dulu lagi, ramai di kalangan ulama, di kalangan sahabat, tabi'in dan selepas tu pun ramai yang mengatakan tidak wajib, sunat sahaja, sunat. Tetapi kalau secara majmuk, secara keseluruhan puak dia memang tak sif sunat berlaku, tak boleh. Semua kata tak boleh. Secara individu tak apa. Tapi kalau nak jadi syiar puak dia tu, Islam dia semuanya tak sunat, tak boleh lagu tu, tak boleh. Maknanya hak asasnya orang Islam sunat. Adalah seorang dua yang ada masalah, dia kata misalnya nak masuk Islam tapi kalau sunat-sunat tak sah dia, lagu tu kata masuk Islam, biarlah tak usah sunat pun, ikut dia lah tu.
Islam tu hak besar lagi. Jangan pula kita kata kalau tak boleh sunat, demo tak sunat, tak boleh masuk Islam lagu tu. Tu jahil lah kita, padan lah. Orang tak masuk Islam, kita kata lagu tu. Tu dosa kita, dosa. Sebab tu dia suruh ngaji. Kalau ngaji kita tahu mazhab ni, kita ambil orang ni, hak mana lebih besar? Dia beriman kau, dia bersunat. Hak mana lebih besar? Hak dia kita kena melera hak lebih besar tu. Islam dia. Hak ni masih khilaf lagi, hak sunat ni. Hak sunat ni masih khilaf lagi. Hak masuk Islam tu tak ada khilaf tu. Semua ulama kata tak boleh sekat kan masuk Islam. Tak boleh sekat. Walaupun budak. Tak boleh sekat. Biar dia masuk. Begitu. Dan berkhitan, begitulah.